A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini. Walaupun petang ni biasanya tuan-tuan kalau waktu Malaysia, waktu petang ni kita dengan letihnya dan mengantuknya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita peluang untuk dapat terus menuntut ilmu, walaupun sukar, walaupun kita mungkin terpaksa melawan sedikit rasa mengantuk kita di tengah petang. Nak pula belajar petang-petang ni, belajar ilmu usul fiqh pula tu. Kalau belajar hadis mungkin kita rasa tenang. Ini belajar usul fiqh yang memang merujuk terus kepada perbahasan berkaitan dengan otak, tuan-tuan. Maka mungkin ia akan memberikan sedikit kesukaran kepada kita untuk fokus dalam ilmu ini. Namun insya-Allah disebabkan majlis pun dibuat secara live dan ada rakaman yang akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kebetulannya tidak faham kali pertama, mungkin boleh dilihat kali kedua untuk seorang yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dapat menelitinya kembali pada waktu-waktu yang mendatang. Insya-Allah mulai pada hari ini, setiap kali kita nak membaca sesuatu perbahasan. Sebentar tuan-tuan, sebelum kita nak memulakan satu perbahasan, insya-Allah saya akan cuba sertakan teks yang akan dipelajari saya akan cuba sertakan teksnya supaya masing-masing dapat meneliti apa yang bakal kita pelajari, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih lagi menunggu, ada sikit masalah line sekarang ni. Saya di Kuala Kangsar kadang-kadang ada juga masalah line ya. Saya dah cuba masukkan tapi tak sampai-sampai lagi. Dan tadi pun kalau kita perasan macam terputus-putus sedikit pengajian kita pada awal tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengetahuan semua, dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan tentang al-iqrar, iaitu satu perbahasan yang berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah, iaitu apabila sesuatu perbuatan yang dilakukan atau sesuatu ucapan yang disebut, tak kira ucapan ataupun sebarang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sebarang komentar, tanpa ada sebarang tanda pada riak wajah baginda Nabi sama ada baginda suka atau tidak suka perbuatan tersebut. Yang terpapar pada wajah baginda Nabi adalah tidak ada sebarang respon dan reaksi. Nabi hanya melihat perbuatan itu dilakukan atau ucapan itu dilakukan. Dalam masa yang sama, Nabi tidak pula membantah atau bersetuju dengan ucapan atau perbuatan tersebut, dan dalam masa yang sama tidak pula ada sebarang reaksi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan tersebut diterima ataupun dipersetujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perbahasan yang lepas kita telah bincangkan, cuma ada satu perbahasan iaitu mengenai contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan sebenarnya Al-Imam Al-Hattab mengikut apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu merujuk kepada ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
tidak bersetuju dengan tindakan seorang sahabat baginda Nabi dalam satu peperangan yang telah mengambil harta yang ada di pakaian ataupun ada di badan seorang musuh Muslim ketika itu, seorang musuh Islam ketika itu yang terbunuh, yang telah dibunuh oleh Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Dalam masa yang sama, contoh ini telah dijadikan sebagai contoh bagi ikrar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi cuma kita agak muskil sedikit berkenaan dengan contoh ini, kerana kalau merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang baginda Nabi mengucapkan ucapan bahawa ucapan Sayyidina Abu Bakar adalah benar. Maka ketika itu sudah ada respon. Jadi tidak berlaku ikrar, kerana ikrar yang kita fahami, yang kita dengar daripada para guru kita adalah as-sukutul khalis, senyapnya daripada baginda Nabi terhadap sebarang ucapan ataupun sebarang tindakan yang dilakukan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam contoh ini, Sayyidina Abu Bakar menyatakan kenyataan beliau tidak bersetuju, dan Sayyidina Rasulullah menyatakan sadaq. Maknanya apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah betul. Jadi saya cuba untuk mencari apakah yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli serta Imam Al-Khattab Al-Maliki, namun sampai ke hari ini saya masih belum dapat menemui jawapannya. Kita ada sedikit iskal di situ. Kita ada sedikit ketidakpastian. Kita tak pasti apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Khattab dan juga Imam Allahumma salli ala Rasulillah, Al-Imam Al-Khattab dan juga Imam Al-Jalal Al-Mahalli terhadap apa yang diinginkan oleh mereka berdua terhadap contoh ini. Sedangkan secara zahirnya contoh ini seakan bercanggah dengan definisi al-iqrar. Iqrar yang dimaksudkan dalam tajuk ini adalah sikap Nabi yang senyap, senyap tanpa sebarang respon. Maksudnya ada satu orang bercakap depan Nabi, ucapannya itu Nabi tak bagi sebarang respon. Tak ada pada wajah Nabi suka atau tak suka. Nabi senyap. Jadi adakah ucapan itu dianggap sebagai dalil? Kerana para Nabi dan para Rasul adalah maksum daripada sebarang dosa. Dan kalaulah suatu ucapan itu adalah tidak benar, tidak bertepatan dengan syariat, itu satu maksiat, maka senyap terhadap maksiat juga dianggap sebagai maksiat. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sunyi dan dipelihara oleh Allah daripada sebarang maksiat. Jadi adakah ucapan yang diucap di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi senyap, tidak ada sebarang respon, adakah itu menunjukkan bahawa ucapan itu satu dalil, maksudnya satu pengakuan daripada baginda Nabi bahawa ucapan itu benar? Begitu juga kalau perbuatan dilakukan di hadapan Nabi dan kerana Nabi tak ada sebarang respon, adakah ini juga menunjukkan bahawa perbuatan itu dibenarkan oleh syariat atau bagaimana? Itu telah dibincangkan panjang dan alhamdulillah kita telah memahami. Cuma kita agak muskil dengan contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Imam Al-Jalal Al-Mahalli dan juga disokong oleh Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki, iaitu ucapan Sayyidina Abu Bakar yang tidak bersetuju dengan tindakan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlaku peperangan, beliau telah mengambil senjata yang ada pada badan satu orang musuh yang terbunuh, sedangkan yang membunuh musuh itu bukan dia, sebaliknya yang membunuh musuh itu adalah Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan lelaki itu telah meminta daripada baginda Nabi supaya memujuk Sayyidina Abu Qatadah agar bersetuju untuk apa yang diambil oleh sahabat tadi tidak dipulangkan kepada Sayyidina Abu Qatadah. Sedangkan sebelum itu Nabi dah menyatakan barang siapa bunuh seorang musuh dan dia ada bukti yang dia telah membunuhnya, maka pakaian yang ada pada badan si musuh itu adalah miliknya. Jadi pedang dia ke, dia punya perisai ke, baju besi ke, topi besi ke, jadi milik orang yang membunuhnya. Jadi bila kita rujuk kepada hadis, apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar ini, yang beliau nyatakan la Allah, demi Allah tidak ya Rasulullah, maksudnya beliau tak bersetuju dengan tindakan sahabat Nabi yang seorang tadi yang tak diketahui namanya, yang telah mengambil harta yang ada pada badan si mati tadi. Dalam masa yang sama, dalam hadis disebut bahawa Nabi menyatakan kepada umum, kepada para sahabat ketika itu, sadaqah. Maksudnya apa
yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah benar. Jadi di sini tidak lagi dinamakan sebagai ikrar, tapi dia sudah dianggap sebagai qaulun nabawiyun syarif, ucapan Nabi yang jelas menunjukkan ucapan Sayyidina Abu Bakar itu adalah diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cuba mencarinya, namun sampai ke saat ini saya belum lagi menemui jawapannya. Dan subhanallah, sewaktu kita menadah dengan Fadilatul Syekh Syed bin Syahid dahulu, tidak terfikir saya akan soalan ini, ya. Subhanallah. Namun sewaktu saya membaca kitab ini di hadapan tuan-tuan, saya terfikir soalan ini dan saya mula ingin mencari jawapannya, namun sampai ke saat ini belum lagi direzekikan Allah untuk menemui jawapannya. Okey, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah kita tangguhkan juga tentang perbahasan itu, dan moga-moga satu hari nanti Allah SWT merezekikan kepada kita jawapannya. Mungkin minggu depan kalau saya dah jumpa jawapannya, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk satu tajuk yang itu An-Naskhu, dan saya telah datangkan teks Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki yang kita semua sedia maklum. Teks Imam Al-Hattab ini adalah merupakan hasil gabungan daripada kenyataan beliau sendiri ditambah dengan kenyataan Imam Al-Mahalli ditambah dengan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan hari ini kita akan bicara tentang An-Naskhu biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada kitab boleh terus merujuk kepada kitab masing-masing, dan yang ingin mendapatkan kitab boleh terus beli di kedai buku Ruwat Jawi. Dan bagi yang tidak mahu membeli kitab dan ingin mengikut majlis kita pada hari ini, saya telah sertakan teks yang akan kita pelajari pada hari ini insya-Allah subhanahu wa taala. Teks ni tidak panjang, sikit teksnya. Tapi kita mungkin mengambil satu jam untuk memahami teks ini biiznillah subhanahu wa taala atau kurang. Dan untuk mengetahui semua, saya dalam meneliti teks ini saya merujuk beberapa manuskrip lah, dan kebetulannya Allah Taala rezekikan saya 6 tulisan tangan yang itu 6 tulisan tangan kitab kitab Qurratul Ain ini, dan insya-Allah kita akan menelitinya dengan baik, sebab kadang-kadang bila kita tengok di antara manuskrip dengan manuskrip itu kadang-kadang ada juga perbezaan dari segi lafaz kalimah yang digunakan, tapi tak banyaklah. Pun begitu, insya-Allah kita akan menelitinya dengan baik biiznillah subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tajuk baru kita pada hari ini, iaitu An-Naskhu. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i qurratil ain wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa huwa syarihun li syarhil Jalalil Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi aidan wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala متن الورقات وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. وسيدنا الجلال المحلي يشرح متن الورقات لسيدنا امام الحرمين الجويني رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. فقال سيدنا الامام الجلال فقال سيدنا الامام Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa amma an-naskhu fama'nahu lughatan al-izalatu yuqal nasakhati asy-syamsu adh-dhilla idza azalathu wa rafa'athu bin bisati dawiha. Ini antara contoh ayat yang diubah oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Kalau ikut kita rujuk dalam kitab Imam Al-Mahalli, beliau sebut bim bisatiha, lalu ditukar oleh Imam Al-Hattab daripada bim bisatiha kepada bim bisati dawiha. Ini di antara contohlah bahawa Imam Al-Hattab kadang-kadang merubah sedikit ayat Imam Al-Mahalli dan tidaklah mengubah kepada makna yang diinginkan oleh Imam Al-Mahalli. Beliau mengubahnya dengan tujuan ingin menjelaskan kepada kita apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau menghuraikan matan Al-Waraqat,
Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Okey, dari sudut apa dia an-naskhu mudah nanti kita nak bicara akan datang ni. An-naskhu adalah satu fenomena dalam syariat kita, iaitu dulu ada satu hukum contohnya, bahawa Allah Ta'ala meminta kaum muslimin pada zaman Nabi dahulu begini. Kemudian akhirnya hukum itu ditukar. Itu sebagai contoh. Nanti kita akan tengok bukan sekadar hukum. Kadang-kadang ayat Al-Quran pun ada yang dulunya adalah ayat Al-Quran kemudian diubah kepada ataupun dimansuhkan, lalu tidak kita temui hari ini di dalam Al-Quranul Karim. Jadi biasanya untuk mudah fahamnya, untuk setakat ini an-naskhu adalah sesuatu hukum. Bukan itulah sebenarnya definisinya, tapi sekadar untuk membawa contoh peringkat awal ni. An-naskhu adalah contohnya adalah satu hukum yang dulu begini kemudian sekarang sudah tidak begitu. Sebagai contohnya, kewajipan melaksanakan puasa pada hari Ashura baru-baru ni, alhamdulillah, saya kira kita semua sudah mengambil peluang untuk berpuasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram baru-baru ni, yang mana Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa fi riwayah qablaha." Yang bermaksud puasa pada hari Ashura, saya menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa orang yang berpuasa tersebut selama setahun yang lepas. Maknanya Nabi berharap dan harapan Nabi dimakbulkan oleh Allah biiznillah. Lalu orang yang berpuasa pada 10 Muharram yang lepas, seluruh dosa-dosa kecil yang telah lepas moga-moga telah diampunkan, telah dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada buku catatan amalannya. Jadi adakah wajib kita berpuasa pada 10 Muharram baru ni? Jawapannya tidak wajib. Namun pada satu ketika dahulu, pada awal Islam dahulu, puasa pada hari Ashura adalah diwajibkan ke atas kaum muslimin. Sebelum datangnya kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa pada 10 Muharram. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang hukum tidak seperti itu. Maknanya pada zaman Nabi dulu, peringkat awal, Nabi SAW mewajibkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian akhirnya apabila diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, datang kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, Nabi sudah tidak lagi mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa pada 10 Muharram. Jadi berlaku pertukaran hukum daripada satu hukum ke satu hukum yang lain. Jadi isu an-naskhu ini dibincangkan oleh para mujtahid, dibincangkan dalam ilmu usul fiqh, kerana tajuk ini sangat penting bagi seorang mujtahid, kerana seorang mujtahid apabila ingin mengambil hukum hakam daripada mana-mana ayat Al-Quran atau mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si mujtahid tersebut kena memastikan bahawa ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin dijadikan oleh beliau sebagai satu sandaran hukum, dia kena pastikan bahawa ayat itu tidak berlaku padanya nasakh. Kerana apabila sudah dinasahkan hukum bagi sesuatu perbuatan, ayat yang menyatakan bahawa satu perbuatan yang wajib atau hadis yang menyatakan satu perbuatan yang wajib, rupa-rupanya sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil kerana sudah dimansuhkan, sudah dinasahkan. Maka ketika itu, kalaulah seorang mujtahid masih lagi menjadikan ayat tersebut atau hadis tersebut sebagai sandaran hukumnya, maka dia sudah tersalah di dalam ijtihad, kerana dalil yang diguna pakai oleh si mujtahid tadi ataupun hukum yang difahami oleh si mujtahid daripada dalil tersebut, hukum itu sudah tidak lagi absah, sudah lagi tidak dapat dilaksanakan, kerana dalil itu sendiri sudah tidak lagi menjadi dalil kepada hukum hakam syar'i. Kalau kita baca Sahih Bukhari sebagai contoh, kita akan dapati pernah satu ketika Nabi SAW jatuh daripada unta baginda Nabi. Ini bawa satu contoh lah tuan-tuan. Yang pentingnya kita tak boleh direct kepada hadis, sebab kadang-kadang kita baca hadis, kita ingat hadis tu masih berkuat kuasa hukumnya. Rupa-rupanya hadis itu diriwayatkan untuk menceritakan apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu, dalam keadaan hari ini dah tidak lagi kita mengamalkan hadis tersebut kerana
hukum tersebut sudah dinasahkan. Nabi SAW satu ketika dahulu pernah jatuh daripada unta baginda Nabi. Maknanya kalau orang itu ditimpa ujian, tak semestinya dia melakukan dosa lalu Allah mengazabnya atau Allah menimpakan ujian kepadanya kerana dia melakukan kesilapan. Contohnya Nabi SAW langsung tidak melakukan kesilapan. Dalam masa yang sama, Nabi juga diuji dengan ujian-ujian daripada Allah SWT. Bukan untuk menunjukkan bahawa Nabi sudah melakukan kesilapan lalu diberi kafarah oleh Allah. Sebaliknya, Allah ingin mengangkat darjat baginda Nabi daripada seorang yang taat kepada Allah kepada orang yang makin taat kepada Allah kerana bersabar di atas ujian. Jadi satu ketika Nabi pernah terjatuh daripada unta baginda Nabi menyebabkan Nabi sakit kaki. Lalu Nabi tidak mampu untuk solat secara berdiri. Lalu para sahabat pun ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika masuk waktu solat, Nabi pun ingin melaksanakan solat berjemaah bersama dengan para sahabat. Lalu yang akan jadi imam mestilah Nabi. Takkan para sahabat jadi imam pula sedangkan Rasulullah masih ada. Lalu Nabi menjadi imam dalam keadaan Nabi sembahyang duduk sebab Nabi tak mampu nak berdiri. Para sahabat mampu berdiri. Lalu para sahabat pun sembahyang berdiri dalam keadaan Nabi sembahyang duduk. Maka Nabi telah meminta pada para sahabat untuk duduk bersama-sama dengan baginda, iaitu melaksanakan solat secara duduk. Dan Nabi menyatakan kepada para sahabat, apabila imam sembahyang berdiri, maka kamu semua sembahyanglah berdiri. Apabila imam sembahyang duduk, maka kamu semua sembahyanglah duduk. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi adakah kefahaman yang kita peroleh daripada hadis ini masih boleh diamalkan ataupun masih lagi boleh menjadi dalil bagi mana-mana mujtahid? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana hadis tersebut, hukum tersebut daripada hadis itu sudah mansukh, sudah berlaku padanya nasakh, sudah ditukar, sudah diubah. Diubah kepada apa? Kepada satu hukum, iaitu kalau imam sembahyang duduk sekalipun, kalau makmum mampu berdiri, dia tidak boleh duduk. Dia kena berdiri walaupun imamnya sembahyang duduk. Imam sembahyang duduk sebab tak mampu. Sedangkan makmum pula kalau mampu hendaklah berdiri. Maknanya kalau kita rujuk hadis-hadis yang lain, kita akan dapati bahawa hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawa yang terakhir sekali yang berlaku pada zaman baginda Nabi adalah apabila imam sembahyang duduk, makmum pula mampu untuk berdiri, tidak boleh makmum duduk. Sedangkan pada satu ketika dahulu, lebih awal dahulu, para sahabat pernah nak sembahyang berdiri tapi tidak dibenarkan oleh Nabi kerana Nabi sembahyang duduk dan Nabi menyatakan bahawa imam perlu diikuti. Jadi berlaku perubahan hukum. Berlaku perubahan hukum dari satu keadaan kepada satu keadaan yang baru. Jadi seorang mujtahid sangat penting dalam meneliti ataupun memahami tajuk an-naskhu ini supaya dia tidak tersalah dalam mengambil hukum daripada sebarang ayat Quran ataupun hadis yang rupa-rupanya sudah berlaku padanya nasakh. Orang Melayu pun kata perkara ini sudah dimansuhkan, maksudnya sudah tidak lagi boleh diamalkan, sudah dibatalkan. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, bicara tentang an-naskhu ini dia hanya berlaku kepada hukum. Dan an-naskhu bukan menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu mana yang terbaik kepada ummah. Sebab mungkin orang akan faham, maksudnya an-naskhu ni maksudnya Allah ubah sebab setelah meneliti hukum yang lama tak sesuai lalu diubah kepada hukum yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu meminta kita satu ketika dahulu berpuasa pada hari Ashura, adakah ini bermaksud Allah ingat itu bagus, lalu bila dah datang bulan Ramadan, Allah fikir bukan itu yang sepatutnya. Kalau kita cakap macam tu, maksudnya kita sudah berpendapat bahawa Allah Ta'ala ini berlaku pada zat Allah Ta'ala akan kejahilan. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, an-naskhu tidak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jahil. Bukan maksudnya Allah Ta'ala berubah pendapat. Mustahil, sebab Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik kepada kita dari dulu sampai sekarang. Tadi istilah Allah tak tahu. Tadi istilah Allah memikirkan kembali apa yang telah diperintahkan oleh zatnya yang mulia. Tidak berlaku pada Allah. Sebab itu adalah sifat kekurangan. Sedangkan kita menyatakan setiap hari Subhanallah, yang bermaksud Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, an-naskhu bukan menunjukkan bahawa ada pemikiran baru. Ataupun Nabi fikir, dulu tak sesuai dah. Saya ingat sesuai, pun tak sesuai. Tubah.
Bukan begitu, bukan begitu. Sebab ini ada berlaku pada kita. Kita bagi satu cadangan, bila kita dah try, tak sesuai rupanya. Tapi padalah sebab kita bukan seorang yang maha mengetahui. Kita memang tak tahu benda yang akan berlaku. Lalu kita merasakan satu perkara itu bagus, dalam satu keadaan rupa-rupanya tidak bagus. Lalu kita pun tukar. Berlaku juga an-nasku pada diri kita, tetapi itu tidak dianggap satu, tidaklah dianggap satu perkara yang mustahil bagi diri kita sebab memang kita tak tahu. Tetapi bagi Allah itu mustahil, kerana bila kita kata Allah tidak tahu, maknanya kita telah mengisbatkan satu sifat kekurangan kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung tidak memiliki sebarang sifat kekurangan, ya. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, an-naskhu hanya berlaku kepada hukum. Boleh tak berlaku an-naskhu pada berita? Tidak boleh. Sebab an-naskhu kalau berlaku pada sesuatu berita, ini menunjukkan kejahilan. Contoh, boleh tak satu ayat yang menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengalahkan Firaun dengan cara membenamnya di dalam lautan, lalu dia karam, lalu dia lemas dalam lautan. Lalu tiba-tiba boleh tak ada ayat lain pula yang selepas itu menyatakan sebenarnya yang berlaku bukan begitu. Yang berlaku sebenarnya Firaun telah dibakar lalu mati terbakar. Boleh tak kita faham gitu? Boleh tak agak-agak benda itu berlaku pada syariat, pada Allah SWT, pada baginda Nabi SAW? Mustahil. Sebab kalau berlaku pada syariat, berlaku pada Allah, berlaku pada Nabi, maknanya ada kesilapan. Maksudnya Allah Ta'ala, kalau berlakulah, maksudnya kalau contoh berlaku, satu ayat yang Allah Ta'ala menyatakan Firaun mati tenggelam. Tak lama lepas tu turun pula ayat baru menyatakan sebenarnya Firaun bukan mati tenggelam, tapi dia mati terbakar. Contoh, kalau benda itu berlaku, maksud dia ketika Allah turunkan ayat yang menyatakan yang menyatakan Firaun mati tenggelam, maksud dia apa? Allah ingatkan mati tenggelam. Rupa-rupanya setelah Allah cek balik semula, tengok, ini pun dah mustahil dah. Tapi saya nak katanya ini benda yang akan kita terima kalau kita kata berlaku an-naskhu pada berita, pada kisah. Kalau kita kata begitu, maknanya ketika Allah turunkan ayat tentang tentang Firaun mati tenggelam, lemas, kemudian apabila Allah Taala turunkan, katakanlah benda tak berlaku, tapi katakan kalau berlaku, turun pula ayat yang seterusnya yang menyatakan bahawa Firaun sebenarnya bukan mati tenggelam, sebaliknya mati terbakar. Maksudnya Allah ketika mula-mula turunkan ayat tersebut, Allah tersilap. Allah ingatkan Firaun dibalas ataupun diazab olehnya dengan cara dibenam di dalam lautan. Rupa-rupanya setelah Allah Ta'ala fikir semula, ini semua ayat-ayat tak betul ni, ayat-ayat tak betul, ayat mustahil bagi Allah. Tapi saya nak buktikan di hujung nanti bahawa mustahil berlaku an-naskhu pada berita. Okey. Tapi kalau ada orang kata, apa masalah kalau an-naskhu berlaku pada berita? Okey, masalahnya adalah kita akan mengatakan, contoh dalam saya buat tadi, Allah Ta'ala setelah turunkan ayat menyatakan kepada Nabi bahawa Firaun mati dalam lautan, lalu akhirnya Allah Ta'ala terfikir, tersilap rupanya, bukan mati dalam lautan, saya dulu bukan benam dalam lautan, saya bakar dia. Lalu Allah Ta'ala turun ayat kedua, macam Nabi, sorry, dulu tersilap turun. Ini mustahil pada Allah SWT. Sebab tu tidak berlaku an-naskhu pada berita yang disampaikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW di dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi tidak akan menyampaikan satu berita yang salah, sebab ini akan menunjukkan bahawa baginda Nabi terima pada Allah mula-mula macam ni, lepas tu Allah Ta'ala berbetulkan. Benda tak betul. Sebab ia akan menafikan juga maha mengetahuinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi an-naskhu berlaku pada apa? Pada hukum hakam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan berlaku an-naskhu pada hukum hakam kadang-kadang untuk menguji seorang mukmin sama ada mahu mentaati Allah ataupun tidak, atau Allah Ta'ala meraihkan realiti seorang mukmin ketika itu. Jadi kadang-kadang satu hukum itu disyariatkan dan satu keadaan kerana suasananya yang sepatutnya begitu.
Kerana realitinya begitu. Bila berubah suasana, maka ditukar kepada hukum yang baru. Jadi an-naskhu hanya berlaku kepada Allahumma salli ala Rasulullah, berlaku kepada hukum hakam, tidak berlaku kepada perkhabaran. Begitu juga tidak berlaku di dalam akidah. Akidah juga tidak berlaku an-naskhu. Semua para nabi dan para rasul, akidah semua sama. Tak ada istilah akidah Nabi Adam berbeza dengan akidah Nabi Idris. Bila sampai pada Nabi Nuh pula, Allah Ta'ala padamkan akidah Nabi Adam, Nabi Idris yang diimani oleh dua orang Nabi ni. Allah Ta'ala nasahkan untuk Nabi Nuh lain pula. Tak ada. Semua sama. Sebagaimana kita beriktikad Allah itu Esa, semua Nabi-Nabi begitu. Sebagaimana kita beriktikad Allah itu tidak bertempat dan tidak beranggota badan, tidak seperti makhluk, maka begitulah sebuah akidah Nabi Adam, Nabi Idris, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada sahabat, sampai kepada kita. Sebab akidah tidak berlaku an-naskhu. An-naskhu hanya berlaku pada hukum. Jadi itu adalah an-naskhu secara mudahnya, secara asasnya. Dan ini sekarang ni kita akan meneliti secara ilmiahnya, merujuk kepada erti bahasa, merujuk kepada erti syariat. Dan saya sudah pinkan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tak tahulah, ingatkan rasa-rasanya mungkin boleh habis kot. Kalau tak habis, kita bawa ke minggu depan. Tapi ini saya sangkakan boleh dibaca pada hari ini. Okey, kita lihat apa yang saya sudah datangkan di bahagian nota kaki itu. Wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Adapun an-naskhu, setelah kita bicara sebelum ni, kita dah bicara tentang af'al, perbuatan baginda Nabi SAW, dan kita juga bicara tentang perbuatan orang lain yang dibuat di hadapan Nabi, atau ucapan orang lain yang dibuat di hadapan Nabi, dan apa statusnya. Maka sekarang setelah kita mengetahui hukum hakam yang dapat difahami daripada al-af'al, kita beralih kepada dalil ataupun beralih kepada situasi seterusnya yang berlaku pada dalil, iaitu an-naskhu. Untuk kita mengetahui adakah sesuatu dalil yang sudah dimansuhkan itu masih boleh menjadi dalil ataupun tidak. Sebab usul fiqh ni kajiannya 3 perkara. Apakah dia dalil, macam mana cara nak guna dalil, dan siapakah orang yang berhak menggunakan dalil. Jadi usul fiqh ni, perbahasan apa pun dia akan kembali kepada 3 ini. Sama ada kajian itu untuk mengenal pasti mana satu dalil, atau mengenal pasti cara nak menggunakan suatu dalil, atau untuk mengetahui siapakah orang yang berhak menggunakan dalil-dalil tersebut. Jadi sini kita nak kenal pasti apakah dalil yang mansukh itu, dalil yang berlaku an-naskhu itu, adakah dia masih lagi boleh menjadi dalil ataupun tidak. Jadi secara makna bahasanya, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa amma an-naskhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Secara makna asal bahasa Arab, sebab kalau kita semua sedia maklum, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, orang Arab sebelum kedatangan Nabi, mereka bukan tak pernah guna kalimah an-naskhu. Mereka guna dalam bahasa harian mereka. Tetapi bila datang Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang suatu kalimah Arab yang sebelum ini pernah digunakan untuk satu makna, masih lagi digunakan kalimah tersebut tapi dengan makna yang baru. Kadang-kadang pada zaman Nabi pun tak digunakan kalimah itu dengan makna yang baru, masih lagi menggunakan makna lama. Tetapi pada zaman-zaman selepas itu, zaman Imam Syafi'i contohnya, dah berlalu beberapa ratus tahun selepas itu, orang Arab zaman itu, para ulama zaman itu menggunakan kalimah yang pernah digunakan oleh orang Arab sebelum kedatangan Nabi, yang digunakan oleh orang Arab pada zaman Nabi. Tetapi kali ini para ulama kita menggunakan kalimah an-naskhu dengan makna yang baru. Kalimah yang sama tetapi makna yang baru. Sebab itu kita akan selalu jumpa dalam mana-mana tajuk besar, dia akan sebut, okey, kalimah ini secara bahasa begini, tetapi secara syarak ataupun secara istilah begini. Didatangkan makna yang lain pula, untuk menunjukkan berlaku perubahan dari sudut penggunaan kalimah daripada satu makna kepada satu makna yang baru. Jadi di sini tahulah kita bahawa an-naskhu akan ada 2 makna, makna secara bahasa dan makna dari sudut syariat. Secara makna bahasanya, yang pertama datang ke sini al-izalah. Al-izalah maksud dia menghilangkan. Al-izalah maksudnya menghilangkan. Okey. Jadi kalimah an-naskhu yang digunakan oleh orang Arab, digunakan oleh baginda Nabi, digunakan oleh para sahabat, bila mereka guna kalimah an-naskhu, kadang-kadang an-naskhu yang mereka gunakan adalah untuk memberi maksud menghilangkan, menghapuskan. Apa contoh?
yuqal nasakhati syamsu dhil. Contoh ayat orang Arab, dan ini dianggap betul secara bahasa mereka, adalah satu ucapan yang berbunyi nasakhati syamsu dhil. Matahari telah menasahkan bayang-bayang. Apa maksud menasahkan di sini? Menghapuskan bayang-bayang, menghilangkan bayang-bayang. Maksudnya semakin matahari bergerak daripada timur ke arah barat, maka semakin matahari akan menghilangkan bayang-bayang sesuatu objek yang berada di atas muka bumi. Sebab kalau kita cuba amati, sewaktu matahari mula terbit daripada ufuk timur, bila matahari mula naik sikit, maka bayang satu objek itu lebih panjang daripada ketinggian objek itu sendiri. Semakin matahari naik ke atas langit, semakin naik, maka semakin pendek bayang-bayang tu ya. Matahari sini katakan ni benda, maka bila matahari ni katakan di barat, bila matahari naik, bayang-bayang ni panjang. Bila matahari naik lagi sikit, bayang ni mula pendek. Naik lagi, makin pendek. Akhirnya bila matahari betul-betul tegak atas kepala, bayang-bayangnya sangat pendek atau terus tak ada bayang-bayang. Jadi orang Arab kata nasakhati syamsu dhil. Matahari telah menghapuskan bayang-bayang. Jadi kalau kita perasan dalam ayat ini digunakan kalimah nasakha, yang mana masdarnya, kata terbitannya adalah an-naskhu. Jadi an-naskhu dalam gaya bahasa ayat ini menunjukkan bahawa ia bererti al-izalah, iaitu penghapusan ya. Okey. Itu makna yang pertama. Okey, disebut nasakhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu. Digunakan kalimah nasakhati syamsu dhil, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, apabila azalathu, ay azalati syamsu dhil, apabila matahari telah menghapuskan bayang-bayang. Jadi dhamir pada azalat hu tu, hu itu dhamir itu kembali kepada az-zil, iaitu bayang-bayang, manakala azalat fa'ilnya adalah asy-syamsu. Azalati syamsu az-zilla wa rafa'athu, ay wa rafa'ati syamsu az-zilla. Jadi digunakan kalimah naskhu di sini untuk memberi maksud penghapusan dan diangkat. Maksudnya matahari sudah menghapuskan bayang-bayang dan matahari telah mengangkat bayang-bayang. Rafa'a ni maksud diangkat. Jadi kalau tuan-tuan perasan, kalau satu benda kita angkat, maksudnya kita juga menghapuskan benda tu, menghilangkan benda tu. Contohnya ada satu pensel kontot anak saya punya, saya letak atas jari saya angkat, buang. Maknanya sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan di tapak tangan saya. Jadi rafa'a itu kadang-kadang bermaksud dihilangkan juga. Walaupun asal rafa'a itu memang diangkat daripada satu tempat naik ke tempat yang lebih tinggi. Itu asal maknanya lah. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kata beliau, bin bisati dawiha. Kenapa matahari, ataupun bagaimana cara matahari menghilangkan bayang-bayang dan menghapuskan bayang-bayang? Bin bisati dawiha, dengan cara dengan cara, bak di sini kita boleh kata sebagai bak taswiriyah. Gambarannya adalah, gambaran matahari menghilangkan bayang-bayang adalah dengan cara in bisati dawiha, apabila cahaya matahari sudah mula melebar. Apabila matahari cahayanya sudah mula menyebar ke seluruh tempat, sebab masa mula-mula naik tu matahari punya cahaya belum betul-betul melebar ke seluruhnya. Tapi semakin dia naik, semakin dia akan melebari kawasan dunia lebih besar. Jadi apabila cahaya matahari itu semakin melebar, maka yang berlaku adalah semakin terhapuslah bayang-bayang sesuatu objek. Jadi ketika matahari tegak atas kepala tu, memang matahari ketika itu bayang-bayangnya sudah menyeluruh. Maka bila menyeluruh, hilanglah bayang-bayang. Jadi matahari menghilangkan bayang-bayang dengan cara matahari tadi melebarkan. Inbisat ni kita boleh kata melebarkanlah ataupun intishar maknanya semakin menyeluruh ataupun melebar cahayanya. Itu cahaya matahari. Dawiha maksudnya dawi syams. Okey. Wal izalatu war raf'u bi ma'nan wahid. Mungkin orang tanya,
Imam Al-Mahalli, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan ini menggunakan kalimah idza azalathu wa rafa'athu. Apabila matahari menghilangkan bayang-bayang dan matahari mengangkat bayang-bayang. Ada beza ke? Matahari menghilangkan bayang-bayang dengan matahari mengangkat bayang-bayang, ada beza ke? Kenapa Imam Haramain guna dua kalimah ni? Adakah ini bererti ada dua makna yang berbeza? Dari sudut matahari menghilangkan bayang-bayang dan matahari mengangkat bayang-bayang. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, ini contoh tambahan Imam Al-Hattab yang tidak ada dalam kitab Syarhul Jalal Al-Mahalli. Al-Imam Al-Hattab menyatakan wal izalatu war raf'u bima'nan wahidin. Kalimah al-izalah dan kalimah ar-raf'u yang ada pada ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini, iaitu ketika beliau menyatakan idza azalathu wa rafa'athu. Azalathu tu, azalat fi'lu madin, itu adalah fi'lun madin, ya. Fi'il madi, wa rafa'at juga adalah fi'il madi. Masdar bagi azalat apa dia? Izalah. Masdar bagi rafa' apa dia? Ar-raf'u. Jadi didatangkan pada ucapan Imam Al-Hattab, kata beliau al-izalah dan juga ar-raf'u yang difahami daripada petikan idza azalathu wa rafa'athu. Sebenarnya dua kalimah ini adalah dengan satu makna. Maknanya kedua-duanya adalah makna yang sama, tidak berbeza makna di antara kalimah al-izalah dan juga ar-raf'u. Jadi tidak ada perbezaan. Jadi Imam Al-Haramain mendatangkan dua kalimah ini adalah lebih kepada nak menjelaskan. Kok lah orang tak faham masuk azalatu, maknanya rafa'atu. Kau orang tak faham masuk rafa'atu, azalatu. Huma tnin, dua-dua yang sama erti. Okey, jadi itu tujuannya kita tahu maknanya azalatu dengan rafa'atu yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Walaupun beliau sebut dua kalimah, sebenarnya nak bagi tahu dua kalimah ni sama erti. Sebab mungkin ada orang tak faham masuk azalatu. Mungkin ada orang faham rafa'atu, tak faham azalatu. Ada orang faham kalimah azalatu tapi dia tak faham kalimah rafa'atu. Lebih datangkan kedua-dua yang sekali, maka orang insya-Allah akan faham apa yang diinginkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Okey, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki seterusnya, dah beliau menukilkan kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa qila ma'nahu an-naql, dikatakan. Kalau tadi bila kita baca apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki sebelum ni, maka kita pun tahu an-naskhu secara bahasa bermaksud al-izalah. Bermaksud al-izalah, iaitu menghapuskan. Kemudian di sini disebut waqila, dikatakan, maksudnya nak didatangkan makna lain bagi an-naskhu. Selain daripada an-naskhu bermakna al-izalah, an-naskhu juga bermakna apa? Okey, di sini disebut waqila ma'nahu an-naqlu. Dikatakan makna bagi an-naskhu, ma'nahu makna an-naskhi an-naqlu. Dikatakan ada pendapat lain yang mengatakan an-naskhu adalah bererti dari sudut bahasanya bererti perpindahan. An-naqlu maksudnya perpindahan. Okey, daripada mana kamu boleh buktikan? Daripada manakah bukti bahawa orang Arab memang menggunakan kalimah an-naskhu dengan erti perpindahan? Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini kata min qaulihim. Ini diambil daripada ucapan mereka. Siapa mereka di sini? Orang Arab. Betul tuan-tuan, kalau kita baca kitab Arab, kita memang kena perhati satu-satu. Qaulihim. Betul. Setengah orang kata kalau kita baca kitab-kitab lama, kitab-kitab ulama lama ni, sambil kita baca otak kita ligat memikirkan apa yang beliau masukkan. Sebab kadang-kadang didatangkan dhamir, kita kata disebut sini tu ya, min qaulihim, daripada ucapan mereka. Siapa mereka ni? Adakah mereka ni maksud dia para ulama atau mereka ni maksud dia orang Arab asal? Orang Arab yang asal. Sebab isunya pada membicarakan tentang bahasa, membicarakan tentang kalimah an-naskhu dari sudut bahasa. Jadi bukti bahawa kalimah ini bererti bagian-bagian adalah gaya bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk makna tertentu. Mereka gunakan kalimah an-naskhu. Baru kita tahu bahawa min qaulihim di sini maksudnya min qaulil Arab. Okey, min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitabi, ay
naqaltuhu. Orang Arab mereka menggunakan petikan seperti ini. Nasakhtu ma fi hadzal kitab. Saya telah menasahkan apa yang ada di dalam kitab ini. Apa maksud kali ini? Adakah maksudnya dia padam? Dia padamkan tulisan dalam satu kitab? Sebab sebelum ni kita faham an-naskhu maknanya al-izalah, itu menghapuskan. Jadi apabila dia kata nasakhtu ma fi hadzal kitab, saya telah menasahkan apa yang ada dalam kitab ini, adakah maksudnya petikan dalam kitab itu dipadam? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ai naqaltuhu. Maksud an-naskhu di sini bukan lagi maknanya al-izalah, tapi maknanya pindah. Ai naqaltuhu. Maksud nasakhtu di sini adalah naqaltuhu, ai naqaltu ma fi hadzal kitab. Iaitu maksudnya apa? Saya telah memindahkan apa yang ada dalam kitab ini, saya pindahkan ke kitab lain. Maknanya salin balik. Tak padam. Tidak padam petikan yang lama yang ada dalam kitab yang lama. Tetapi petikan yang ada pada kitab lama ditulis di dalam kitab lain. Mungkin kita tak terbayang tuan-tuan kenapa macam tu. Tapi kalau kita cuba fahami realiti masyarakat satu ketika dahulu, tidak seperti kita. Kita nak beli buku, kita tak perlu nak kena salin. Kita nak beli buku, contoh tuan-tuan kata, ish, sedapnya baca kitab Qurratul Ain ni, nak dapat mana Tuan-tuan tanya kepada saya kata apa susah. Dalam iklan Ruak Jawi pun dah beritahu kita ada jualan kitab-kitab, antaranya kitab Qurratul Ain. Saya sambil promote pula ya. Jadi siapa nak beli kitab Qurratul Ain, transfer je duit, nanti pihak Ruak Jawi akan hantar kitab terus ke alamat tuan-tuan di mana-mana tempat di Malaysia. Jadi tuan-tuan nak dapatkan kitab Qurratul Ain, tak perlulah tuan-tuan pinjam kitab saya, lepas tu tuan-tuan beli pula satu buku kosong, tengok kitab saya salin, tengok lagi salin, tengok lagi salin sampai habis kitab. Sebab kita boleh terus beli. Atau lagi canggih, pak ambil gambar pula, ambil gambar di PDF kan pula, lepas tu print. Tapi orang zaman dulu mereka tak ada kemudahan seperti kita. Jadi untuk mereka mendapatkan kitab yang sama dengan cara yang tak eloknya, curi kitab orang tapi tak betul lah. Atau minta tolong hadiahkan kitab tuan kepada saya nak kitab ni. Tapi mungkin tak dapat sebab orang yang punya kitab tak nak bagi, tak nak hadiahkan. Jadi cara satu ketika dahulu untuk kitab itu dapat dimiliki oleh ramai orang, caranya dengan menyalin semula. Pinjam sekejap, saya bukan nak ambil terus, saya nak salin je. Okey, silakan. Kita pun ambil lah kitab karangan Imam Al-Khattab tuan-tuan. Kita letak tepi kita ambil kertas-kertas yang kosong, kita pun salin satu. Akhirnya orang kata laqad nasakhta ma fi hadzal kitab ila kitabin jadid. Kamu telah memindahkan apa yang ada dalam kitab ini, kamu pindahkan ke kitab kamu yang baru. Maksud dia kamu dah salin kitab ni. Jadi digunakan kalimah an-naskhu, tapi kali ini bukan bermaksud menghilangkan, sebaliknya bermaksud memindahkan. Sebaliknya bermaksud memindahkan. Ini adalah definisi kedua yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan telah dihuraikan oleh Al-Imam Al-Mahalli serta Imam Al-Khattab Al-Maliki. Kemudian Imam Al-Khattab Al-Maliki bagi sedikit komentar tentang makna an-naqlu ini. Menggunakan kalimah an-naskhu dengan makna an-naqlu. Kata beliau, wa fi al-istidlali bihadza ala anna an-naskha bima'na an-naqli nazarun. Fa inna naskhal kitab laysa huwa naqlan lima fil asli fil haqiqah wa innama huwa ijadu misli ma kana fil asli fi makanin akhar fata'ammalhu. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, beliau nak nyatakan, saya tak setujulah dengan kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tapi beliau menyatakan ketidaksetujuan beliau tu dengan penuh adab. Allahu Akbar. Tak bersetuju pun dengan adab. Sebab Imam Al-Haramain bukan orang sebarang, bukan orang yang biasa-biasa. Ini adalah tokoh besar dalam ilmu usul fiqhi. Namun oleh kerana manusia ini, dalam Islam kita diajar untuk mendengar satu pandangan daripada seseorang yang hebat, tapi dalam masa yang sama, kalau ia adalah semata-mata pandangan,
tidak menjadi masalah untuk kita berbeza pendapat kalau kita ada pendapat yang lain, tetapi mesti dalam ruang kehormatan, ruang memuliakan. Bukan kita menolak pendapat dia untuk kita membenci dia atau untuk kita menunjukkan kebodohan dia, tidak. Tapi hanya semata-mata untuk menyatakan bahawa kita tidak bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh orang tersebut semata-mata. Jadi kalau kita tengok dalam kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan disebut waqila ma'nahu naqlu min qawlihim nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu. Jadi ini adalah asal ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam matan Al-Waraqat, dalam matan Al-Waraqat. Jadi Imam Al-Haramain membuktikan bahawa an-naskhu bermakna an-naqlu diambil daripada ucapan orang Arab yang berbunyi nasakhtu ma fi hadzal kitab. Saya telah menasahkan apa yang ada dalam kitab ini. Lalu Imam Haramain kata, maksud dia apa? Apa maksud saya telah menasahkan? Iaitu saya telah memindahkan apa yang ada dalam kitab ini, saya pindahkan ke buku saya. Lalu Imam Al-Hattab, walaupun tidak dikomentar oleh Imam Al-Haramain, tapi Imam Al-Hattab mengeluarkan komentar peribadi beliau yang beliau tidak bersetuju dengan kenyataan ini, tetapi dengan penuh adab. Kata beliau, kata beliau di dalam wa fil istidlali bihadza ala anna an-naskha bima'na an-naqli nazarun. Di dalam pendalilan dengan ini, maksudnya dengan petikan nasakhtu ma fi hadzal kitab, pendalilan ataupun cara kefahaman Imamul Haramain Al-Juwaini menerusi ucapan orang Arab nasakhtu ma fi hadzal kitab. Lalu Imam Haramain memahami bahawa ini bermaksud an-naqlu ala anna an-naskha bima'na an-naqli. Imam Haramain menjadikan ucapan orang Arab nasakhtu ma fi hadzal kitab sebagai bukti bahawa an-naskhu bermaksud pindah. Kata Imam Al-Hattab, pada cara kefahaman ini ada pandangan. Fihi nazar. Di dalamnya ada pandangan. Maksudnya apa? Beliau nak kata saya tak setuju sebenarnya. Beliau nak sebut saya tidak bersetuju. Tapi beliau guna lapik ayat yang begitu baik. Kata beliau, padanya perlu untuk diperhatikan semula. Padanya ada pandangan. Maksud dia, perlu diperhatikan semula. Bahasa begitu lunak. Dan inilah kelebihan kita belajar kitab-kitab orang-orang soleh, orang yang taat kepada Allah. Dalam mereka nak tak bersetuju pun, masih dengan bahasa yang lunak. Bukan wallahi contoh, tak ada digunakan wa fi kalamil Imamil Haramain Al-Juwaini fihi jahlun mahdun. Tak ada pun boleh sebut begitu. Sesungguhnya dalam ucapan Imam Haramain ini, dalam ucapan Imam Haramain ini adalah bukti bahawa beliau ni orang yang jahil betul. Tak ada. Beliau hanya sebut di dalam cara kefahaman terhadap gaya bahasa ini membuktikan bahawa an-naskhu bermakna an-naqlu, padanya ada pandangan. Padanya perlu diperhatikan semula. Apa maksud dia? Beliau tak bersetuju sebenarnya dengan kenyataan Imamul Haramain. Kerana bagi beliau, kalimah nasakhtu ma fi hadzal kitab ini langsung tidak menunjukkan bahawa an-naskhu bermakna an-naqlu. Ini tidak langsung menunjukkan di sisi Imamul Hattab Al-Maliki bahawa an-naskhu bermakna pindah. Kenapa? Kata beliau, fa inna naskhal kitabi laisa huwa naqlan lima fil asli fil haqiqah. Kerana salin balik apa yang ada dalam kitab. Naskhul kitab ni salin baliklah. Menyalin balik apa isi kandung dalam satu kitab, itu bukan pindah. Bukan memindahkan apa yang ada dalam kitab asal. Okey. Fa inna naskhal kitabi laisa huwa naqlan lima fil asli ay lima fil kitabil ummi. Fi kitabil bukanlah bermaksud pindah apa yang ada dalam kitab asal. Maksud kitab yang mula-mula tu. Maksudnya contoh kalau katakan saya hasilkan buku dalam tulisan tangan. Katakan buku tu saya hasilkan namanya Pedoman. Saya tak cetak tapi saya tulis tulisan tangan. Lepas tu saya kata saya alhamdulillah telah menghasilkan satu kitab, cuma tak pernah cetak lagi, masih dalam bentuk tulisan tangan. Tuan-tuan nak? Tuan-tuan akan kata apa? Boleh tak saya nak salin? Saya kata boleh, silakan. Ni kitab saya tapi kena pulang balik, jangan ambil terus. Pulang balik tapi awak pinjam dalam tempoh 5 hari, lepas tu saya akan ambil balik. Dalam tempoh 5 hari tu awak salin balik jadi orang tu pun salin balik. Kita berkata nasakha fulanun
lima fi hadzal kitab. Si fulan ni tadi telah menasahkan, telah salin balik apa yang ada dalam kitab tersebut. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, sesungguhnya menyalin balik, nasakh balik apa yang ada dalam satu kitab bukan bermaksud pindah apa yang ada dalam kitab asal pada dari sudut hakikah. Dari sudut hakikahnya, secara realitinya tidak berlaku pun pindah. Sebab pindah ni maksud dia apa? Okey, saya satu pen saya letak di sini contoh. Dulu zaman sahabat Nabi dulu, oleh kerana baju jubah mereka tak ada pen, tak ada poket, bila mereka nak bersiwak contohnya, kayu siwak mereka selit di celah serban. Tak begini tak di sini. Letak di telinga, lekatkan kat serban. Jadi tak jatuhlah. Okey, saya pun pindahkan. Tak nak letak ke telinga kanan lah. Sebab telinga kanan bau ni sakit, letak telinga kiri. Itu pindah. Maksud dia tempat mula-mula dah tak ada lah. Daripada telinga kanan pindah ke telinga kiri, itu baru pindah. Maknanya benda yang dipindahkan itu ditukar lokasinya daripada satu lokasi ke satu lokasi, itu baru pindah. Apabila orang tu menasahkan satu buku, dia salin balik, dia bukan pindah. Kalau betul bermaksud pindah, maknanya selepas dia dah salin buku yang saya tulis, yang saya buat contoh tadi, buku pedoman. Dia pinjam buku pedoman saya, dia nak salin. Saya pun bagi dia salin. Akhirnya dia pun salin. Dia salin dalam buku kosong dia. Akhirnya buku kosong dia pun penuh. Dia dah salin semua isi kandung buku saya dalam buku kosong dia tadi. Apa yang berlaku pada buku saya? Adakah ayat tulisan saya dalam buku tersebut hilang? Tidak hilang. Maksudnya tak berlakulah pindah. Tidak berlakulah perpindahan. Jadi di sinilah kata Imam Al-Khattab, ucapan Imam Al-Haramain yang mengatakan nasakhtu ma fi hadzal kitab, menunjukkan bahawa an-naskhu secara bahasa bermaksud an-naqlu. Di sini ada pandangan yang perlu dihalusi. Maknanya beliau nak kata saya tak setuju dengan kenyataan Imamul Haramain Al-Juwaini. Kerana pindah satu ayat dia ke satu buku bukan maksud dia hilang. Kita ambil ayat tu, kita kalau kita boleh bayangkanlah, kita ambil ayat tu buku, kita ambil dia, letak buku, akhirnya kosong terus buku ni sebab dah dipindahkan ke buku lain. Bukan begitu. Sebaliknya, wa innama huwa ijadu misli ma kana fil asli fi makanin akhar. Sebaliknya, nasakhtu ma fi hadzal kitab itu hanya semata-mata ijad, mewujudkan seumpama apa yang ada di dalam al-asl, apa yang ada dalam kitab asal tu, di tempat yang lain, di kitab yang lain. Saya mewujudkan seumpama apa yang ada dalam kitab yang asal, saya wujudkan benda itu juga dalam kitab yang baru. Dalam kitab yang asal, kalau contoh, start ayat dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, saya pun catat dalam buku baru, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhirnya saya telah mewujudkan ayat yang macam ayat dalam kitab yang asal, saya wujudkan ayat itu juga dalam tempat yang baru. Yang ni yang dimasukkan dengan an-naskhu di dalam ayat nasakhtu ma fi hadzal kitab, bukan pindahkan. Sebab kalau pindahkan, ia akan dipahami bahawa ayat dalam kitab yang asal sudah tiada kerana sudah ditukar lokasi ke buku yang lain. Fata'ammalhu, kata Al-Imam Al-Khattab, maka fikir-fikirkanlah apa yang saya sebutkan ini. Itu pun Allah dengan penuh adab. Mereka kamu cuba fikir, mana tahu rupa-rupanya saya yang salah, Imam Haramain yang betul. Atau mungkin sebenarnya Imam Haramain yang salah, saya yang betul. Maka kamu fikir-fikirkanlah. Saya dah datangkan pendapat saya, maksudnya saya nak nyatakan saya tak setuju dengan Imam Haramain, buktinya begini-begini. Kamu fikirlah, setuju ke tak setuju ke, atau mungkin kamu dapati bahawa ayat Imam Haramain yang betul, saya yang tersalah, ya silakan. Maksudnya penuh dengan lapang dada. Kalau hari ini orang tak terima pendapat kita, mengaduh. Tapi orang ulama dulu tidak. Mereka mengkritik secara ilmiah dengan penuh adab, dan inilah yang perlu kita pelajari daripada mereka untuk diaplikasi pada zaman pada hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Walaysa hadha biikhtilafi qawlin. Okey, nampaknya tuan-tuan dah pukul berapa ni? Dah pukul 4-5 minit. Saya ingat sempatlah nak baca
petikan yang saya dah salin ni di untuk kelas hari ni nampak gaya tak sempat habis juga tuan-tuan. Banyak menyembang saya ni rupanya. Astagfirullahalazim. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah petikan yang berbunyi walaisa hadza bi ikhtilafi qaulin, kita akan bawa ke minggu hadapan biiznillah subhanahu wa taala. Dan insya-Allah moga-moga ini akan menambahkan lagi rasa keseronokan tuan-tuan memahami cara pemikiran, gaya para ulama satu ketika dahulu, yang alhamdulillah pada hari ini antara yang kita rasa sangat-sangat berterima kasih kepada Allah yang merezekikan kepada kita untuk dapat membaca perbahasan tentang An-Nasku. Walaupun kita belum lagi membicarakan tentang An-Nasku secara ilmu usul fiqhnya, secara betul-betul secara usul fiqhnya, kita masih lagi di awal mukadimah An-Nasku, cerita tentang secara bahasa. Tapi di sini pun kita sudah dapat mempelajari satu perkara yang sangat besar. Yang pertama, ucapan seseorang itu kalau ia bukan bersifat pasti daripada Allah dan Rasul, hanya bersifat pandangan peribadinya, ya mungkin betul, mungkin salah. Mungkin betul, mungkin salah. Dan bila begitu, kita dapat melihat kalau ada orang tidak setuju, maka dia boleh datangkan buktinya. Dalam masa yang sama, dia sendiri tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima pendapatnya dan menolak pendapat yang mula-mula, kerana kedua-duanya adalah pandangan. Masing-masing ada hujah, tetapi tidak ada kepastian 100% untuk menyatakan pandangan pertama sahajalah yang benar, pendapat yang kedua adalah salah, atau pendapat kedua sahajalah yang benar, pendapat pertama adalah salah. Selagi tidak ada kepastian seperti itu, seperti yang berlaku dalam isu-isu fiqh, tidak ada kepastian dari segi pendapat Imam Syafi'i dalam isu ini yang benar di sisi Allah, atau sebenarnya yang benar adalah pendapat Imam Malik contohnya. Selagi tidak ada kepastian, maka kita berlapang dada. Kita tidak bermasalah kalau orang tak setuju pendapat kita. Kita datangkan dalil, mereka juga datangkan dalil. Untuk orang lain, kita takkan istilah paksa. Contoh kalau anak murid kita, dia belajar dengan kita, tapi kita ni tak setuju pendapat kita. Dia kata, saya tak setuju share dengan pendapat anda. Adakah kita kecil hati? Anak murid kurang ajar, aku mengajar dia, dia pula tak terima pendapat aku. Melampau punya budak, kurang ajar, aku doakan kau, rosaklah. Adakah begitu? Tidak tuan-tuan. Tengok ayat ujung Imam Al-Hattab Al-Maliki, fata'ammalhu. Kamu fikir-fikirkanlah, adakah kamu setuju atau tidak. Saya pernah berada dalam majlis ilmiah yang diadakan oleh Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah. Kami masa tu baru sampai, ikut je lah, duduk dalam majlis, tak faham sangat pun. Tapi nak rasa juga dapat berada dalam majlis kibar ni, ulama-ulama besar ni, duduk je lah walaupun kita tak erti apa. Saya duduk, memang tak bercakap sebab kita tak tahu perbahasan itu. Kedalaman ilmu tu tak terjangkau di kami ketika tu. Lalu saya pernah melihat satu keadaan, satu perdebatan di antara Syekh Ali Jum'ah dengan murid beliau sendiri, iaitu Syekh Imad Iffat rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dah meninggal lah Syekh Imad. Al-Fatihah lahu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Fadilatul Syekh Ali Jum'ah selaku guru menyatakan satu kenyataan ilmu berdasarkan kefahaman beliau. Lalu apa yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah dalam majlis tersebut tidak dipersetujui oleh Syekh Imad Iffat selaku si murid. Si murid menyatakan pada guru yang saya tidak bersetuju kerana jawapan saya gini. Lalu Syekh Ali menyatakan sebenarnya tidak begitu, sepatutnya kena begini. Syekh Imad tidak juga berpuas hati dengan jawapan Syekh Ali Jum'ah, dan beliau tetap bertegas bahawa menurut beliau yang sepatutnya kena begini. Saya pernah terlupa apa tajuk perbahasan tu. Akhirnya apa yang Syekh Ali Jum'ah buat? Ya silakan, itu pendapat kamu. Fikir balik. Cuba kamu fahami. Kalau kamu rasa akhirnya pendapat kamu yang betul, ya silakan. Jadi masing-masing akhirnya dalam majlis itu Syekh Ali ada pendirian beliau, Syekh Imad Iffat ada pendirian beliau. Tetapi adakah selepas itu hubungan di antara murid dan guru ini bermasalah, benci-membenci? Tidak tuan-tuan. Tetap si murid menyayangi dan menghormati gurunya, tetap si guru menyayangi si muridnya, walaupun kedua-duanya berbeza pendapat. Saya sendiri pun kalau belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Syatud, kadang-kadang ada beberapa perbahasan dalam isu fiqh katakan,
Syekh Said menyatakan bahawa pendapat beliau dalam satu isu begini-begini. Lalu saya mengatakan kenapa tidak begini Syekh? Lalu Syekh pun sebut ini, saya kata selalunya saya tak, bila saya tak setuju tu saya cuba nyatakan sekali dua, tapi kalau Syekh tak setuju saya senyap lah. Tapi Fadilatul Syekh Said bin Syatut tahu, tengok muka saya dia tahu saya tak setuju sebenarnya. Syekh Said kata kamu tak setuju kan dengan apa yang saya sebut. Saya kata ya tentulah Syekh. Syekh kata tak apa, tak ada masalah. Kita fikirkan bersama-sama. Mungkin satu hari nanti kamu akan mendapati akhirnya bahawa apa yang aku sebut ini adalah benar, dan apa yang kamu fikirkan sekarang rupanya adalah salah. Dan mungkin satu hari nanti kamu memikirkan rupa-rupanya memang apa yang kamu fikirkan adalah benar, dan apa yang aku fikirkan pula adalah salah. Begitu simple. Beliau mengeluarkan pendapat tanpa ada sebarang rasa nak bergaduh dengan kita. Dan beliau sangat suka kalau anak murid mengeluarkan pendapat hasil apa yang dia faham, walaupun mungkin tak betul pada zaman itu, walaupun anak murid mungkin tak ada terima kenyataan tuan guru, tetapi dalam masa yang sama ada keluasan, ada keluasan pada dada masing-masing, menghormati, masing-masing menyayangi walaupun saling berbeza pendapat. Dan inilah yang kita hilang pada hari ini. Kalau berbeza pendapat dalam isu politik ke, dalam isu agama ke, dalam isu fiqh ke, kadang-kadang perbezaan pendapat itu tidak berhenti di situ saja, tetapi dia membawa kepada perbalahan, kebencian, permusuhan yang sepatutnya tidak menjadi sebab untuk perbezaan pandangan itu membawa kepada permusuhan. Walhamdulillah, ini satu perkara yang sangat mahal yang telah kita temui pada hari ini menerusi ucapan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki yang begitu beradab di dalam menolak pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dalam masa yang sama begitu sangat lapang dada untuk menyerahkan kepada kita semula untuk meneliti adakah bagi kita kenyataan yang kuat adalah kenyataan beliau atau kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Alhamdulillah, atas nikmat dapat mempelajari ilmu pada petang yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa laysa hadza bi ikhtilafi qawlin wa innama huwa bayanun lima yutlaqu alaihi an-naskhu fil lughah. Imam Al-Hattab Al-Maliki akan menjelaskan kepada kita setelah kita didedahkan oleh Imam Al-Haramain tadi bahawa an-naskhu secara bahasa ada dua makna. Yang pertama al-izalah, iaitu penghapusan. Yang kedua an-naqlu, iaitu perpindahan. Imam Al-Hattab insya-Allah kita akan meliti ucapan beliau minggu depan. Beliau akan jelaskan adakah ini bererti para ulama bahasa ada dua pendapat berbeza dalam isu apakah erti an-naskhu. Lalu akhirnya ada satu orang ulama kata an-naskhu adalah al-izalah bukan an-naqlu. Ada satu lagi pula ulama kata an-naskhu adalah an-naqlu bukan al-izalah. Adakah itu maknanya? Atau maknanya sebenarnya Imam Al-Haramain nak bagi tahu kalau kita merujuk kepada makna bahasa, sebenarnya an-naskhu digunakan untuk dua makna ini. Jadi sebab beliau kata qila, dikatakan. Jadi kita faham ada khilaf. Adakah memang ada khilaf di kalangan ulama bahasa sendiri dari sudut erti kalimah an-naskhu di sisi bahasa Arab, atau sebenarnya Imam Haramain nak bagi tahu bahawa sebenarnya kalimah an-naskhu ada dua makna, bukan ada satu makna di sisi sebagian ulama dan makna yang lain pula di sisi ulama yang lain. Kita akan teliti perbahasan ini insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang sekiranya ada usia biiznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Semoga diberikan kebaikan, diberikan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus dapat memahami ilmu dengan baik. Dan ilmu selain daripada kita nakkan maklumat itu, kita juga ingin merasai kemanisan ilmu untuk menjadi panduan kita di dalam hidup di dunia yang penuh pancaroba ini. Jazakumullahu khairah. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا dalam lindungan Allah seluruhnya biiznillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.